Boleh nampak tak? Boleh. Boleh eh? Boleh. Semua boleh nampak? Boleh. Boleh eh? Okey. So untuk hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan rubrik. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar yang telah menghantar pola tugasan minggu lepas. Tahniah kepada pelajar yang berkenaan tetapi tidak ramai. Jadi selepas ini kami akan masukkan nama-nama pelajar yang telah menghantar tugasan dalam grup. Ya. Ini ada sebagai peringatanlah kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin ada di antara yang lupa tugasan perlu dihantar. Ya. Jadi cikgu mengharapkan bila diberi tugasan pada minggu ini perlu selesaikan. Bukannya nak kena tunggu didesak sehingga ke akhirnya nanti awak tak dapat selesaikan. Jadi sekarang ni awak ubahlah sikap. Bila diberi tugasan minggu ini jugalah awak perlu hantar kepada penyelia masing-masing. Jangan tunggu sampai last minute sehingga markah nak kena hantar barulah awak nak hantar markah tugasan-tugasan pada kami. Jadi kita tak nak berlakunya begitu pada semester ini. So mulai semester ini kami akan pastikan setiap pelajar mesti menghantar tugasan mengikut tempoh masa. Jadi untuk pelajar yang telah menghantar tugasan iaitu daripada kumpulan 1 dan 4 orang daripada kumpulan 2, 6 pelajar tersebut kami akan beri markah penuh untuk tempoh masa. Sebab ada markah untuk tempoh masa ya. Jadi pelajar yang hantar lewat itu kami akan tolak markah. Kerana tidak ada informasi, tidak maklumkan apa-apa pun kepada penyelia kenapa tidak menghantar tugasan yang telah diberi. Jadi awak kena ingat setiap kali tugasan diberi tolong siapkan mengikut tempoh masa. Okey? Okey baik, kita teruskan kepada rubrik sebab hari ini kami akan terangkan berkaitan dengan rubrik. Okey, untuk penilaian bagi PTA ada 3 bahagian yang perlu dinilai, iaitu bahagian 1 berkaitan dengan penilaian portfolio projek tahun akhir 2. Ini adalah kesinambungan daripada portfolio PTA 1. Okey. Untuk penilaian portfolio projek tahun akhir 2 bagi bahagian 1 terdiri daripada penilaian tentang metodologi, perancangan projek dan juga kos penghasilan projek. Okey. Untuk bahagian yang kedua iaitu penilaian koleksi pakaian projek tahun akhir. Untuk bahagian ini yang dinilai ialah berkaitan dengan pola, berkaitan dengan rekaan pakaian dan juga hasil pakaian. Okey, itu adalah penilaian untuk bahagian 2. Manakala untuk bahagian yang ketiga iaitu penilaian penggayaan dan persembahan projek, ini adalah penilaian berdasarkan kepada penggayaan dan juga persembahan iaitu penilaian semasa proses pelaksanaan pameran ataupun fashion show. Jadi ada 3 bahagian yang akan dinilai. So, pagi ini saya akan terangkanlah penilaian itu berdasarkan kepada kriteria apakah itu. Okey, baik. Kita tengok dulu yang pertama iaitu penilaian portfolio projek tahun akhir. Okey. Untuk penilaian berkaitan metodologi. Okay. Yang dinilai ialah kriteria yang pertama menerangkan reka bentuk dan pendekatan pelaksanaan projek. Okay. Saya tak akan baca untuk sangat lemah, sederhana dan memuaskan. Saya akan baca untuk skor yang cemerlang iaitu mendapat markah penuh 5. Okay. Untuk mendapat markah penuh bagi kriteria penerangan reka bentuk ini, pelajar perlu membuat penerangan tentang
pelaksanaan projek dijelaskan dengan baik, terancang serta jelas kepada penyelia. Sebab itulah pelajar perlu menyediakan cartagan dan juga carta alih. Tetapi carta alih telah pun dibuat semasa PTA 1. So PTA 2 kita tak perlu nak buat carta alih semula. Okey. Cuma pelajar perlu menghasilkan cartagan untuk PTA 2. Pada minggu lepas kami telah maklumkan pelajar boleh rujuk carta alih PTA 2 dalam buku garis panduan. Buku garis panduan tu ada dalam grup. So tolong rujuk garis panduan tersebut. So pastikan pada minggu lepas pelajar semua telah menyelesaikan cartagan untuk PTA 2. Okey, kami akan minta bila-bila masa. Okey, mungkin hari ini kita akan minta pelajar tunjukkan pada kami cartagan untuk PTA 2. Okey. Baik, kemudian yang kedua ialah melaksanakan projek dengan betul dan memenuhi piawaian. Okey. Okey, Natalia dah masuk. Okey, untuk mendapatkan skor 5 iaitu cemerlang, projek dilaksanakan dengan betul, sempurna, kemas serta memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh pensyarah. Okey, tempoh hari telah dimaklumkan. Setiap proses mesti pelajar ambil gambar. Okey, jadi untuk portfolio ini pelajar perlu menghasilkan desain untuk rekaan 1. Mana ikut je lah desain yang sebelum ni. Lukis semula desain itu, kemudian di bahagian page seterusnya adalah proses menjahit secara detail. Contohnya lah, kalau desain itu ada collar, ada lengan, ada belah. So, pelajar perlu ambil gambar proses untuk menjahit lengan bagaimana, menjahit belah, menjahit collar dan juga ciri-ciri style yang lain. Jadi inilah perkara yang perlu dinilai untuk bahagian tersebut. Jadi sekiranya pelajar tidak menyediakan proses-proses jahitan itu, maka kami tidak boleh memberikan markah yang cemerlang untuk kriteria tersebut. Okey, so kena faham dan jangan lupa tolong ambil gambar proses jahitan. Okey, kemudian kriteria yang ketiga ialah di mana arasnya adalah C3. Arasnya C3 ni aras yang lebih tinggi sebab ia melibatkan bagaimanakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan projek ataupun penggunaan alat-alat untuk menghasilkan projek. Okey. Jadi markah yang diberi untuk skor 5 ialah kaedah atau teknik atau perkakasan melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi keperluan rekaan serta menarik. Okey. So yang ini adalah skor cemerlang untuk kriteria kaedah. Okey. Baik, seterusnya untuk kriteria projek dilaksanakan mengikut carta alih. Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini, carta alih perlu dilaksanakan, cartagan pun perlu ada. So pelajar perlu melaksanakan tugasan ataupun penghasilan projek itu mengikut carta alih ataupun cartagan yang telah dilaksanakan. Sebab itu dah dalam cartagan itu perlu ada diwarnakan bahagian perancangan dan juga bahagian pelaksanaan. Kalau dirancang minggu ini menghasilkan pola, so dalam pelaksanaan pastikan minggu ini adalah menghasilkan pola. Sekiranya dalam perancangan minggu ini menghasilkan pola 3, tetapi pelajar tidak menghasilkan pola 3 pada minggu ini, so markah kita tak boleh letakkan cemerlang kerana pelajar tidak mengikut atau memenuhi masa yang ditetapkan. Okey, sepanjang saya terangkan ni, kalau ada
pertanyaan, tak faham, tolong tanya Jangan bagi saya cakap sorang-sorang dekat sini. Nanti awak tak faham, awak diam aja. Okey, seterusnya. Menggambarkan perkembangan aktiviti pelaksanaan projek. Okey, skor yang kelima ialah terdapat perancangan teliti, berjadual dan digunakan untuk menggambarkan tentang perkembangan aktiviti pelaksanaan projek. Ini adalah samalah juga seperti catagan yang telah pelajar hasilkan, di mana pelaksanaan mesti mengikut catagan tersebut dan juga catat alih serta proses jahitan. Sebab dalam proses jahitan, kalau selepas jahit style yang pertama, kena jahit ciri style yang kedua, mesti turutan itu mestilah tersusun dan betul. Jangan awak menjahit collar dahulu, baru menjahit belah pada badan hadapan. Itu salah. So, tidak mengikut susunan yang betul lah. Okey. Baik, itu adalah untuk penilaian bahagian metodologi dan juga perancangan projek. Ada tak persoalan nak tanya? Pelajar? Buat masa ni tak ada lagi cikgu untuk saya. Okey, baik. Okey, kalau ada Puan Sabaria dan juga Puan Roziati nak tambah boleh je Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan kos penghasilan projek. Okay, seperti mana yang dimaklumkan minggu lepas, dalam portfolio PTA 2 perlu ada kos. Ada kos bahan, kos utility, kos upah, kos untuk jualan berapa. Semua tu perlu ada dinyatakan. Okey, Atel, kenapa tersekat-sekat suara saya? Natalia seorang yang macam tu ataupun semua pelajar memang dengar suara saya tersekat-sekat? Saya dengar suara cikgu okey. Mungkin Atal punya line tak? Mungkin lah. Boleh Alhamdulillah suara cikgu lancar. Okey. Mungkin Natalia ni line ni tak berapa cantik kot. Okey, Natalia nanti kalau tak faham boleh tanya semula Okey, berkaitan dengan kos, nanti minggu-minggu yang akan berikutnya saya akan terangkan bagaimanakah untuk pengiraan kos Untuk hari ini saya memberi fokus kepada rubrik sahaja. Okey, juga telah dimaklumkan sebelum ini di mana pelajar-pelajar yang telah membeli fabrik ataupun bahan-bahan jahitan. Mungkin ada kelas kejap. Tengah-tengah buat penerangan. Nanti kita baru. Apa tadi? Okey. Pastikan pelajar simpan resit berkenaan. Kenapa simpan? Yalah nanti kita akan usahakan untuk pelajar boleh claim semula sebab ini menyebabkan penggunaan duit pelajar kan. Bukan hanya untuk membeli fabrik, apa sahaja bahan hiasan ataupun apa yang awak beli gunakan duit sendiri, tolong simpan resit sebab kos itu jugalah nanti yang awak akan gunakan semasa membuat pengiraan kos. Jangan nanti bila cikgu tanya berapa kos fabrik ni, awak tak tahu, awak kata lupa, awak tak simpan resit, tak nak berlaku begitu. Okey? Baik. Itu adalah untuk bahagian portfolio. Okey. Seterusnya untuk bahagian portfolio, Puan Sabaria dengan Puan Roziati ada nak tambah tak? Kalau tak ada, saya akan teruskan kepada bahagian yang kedua iaitu rasanya dah okey, dah lengkap betul. Okey. Seterusnya ialah bahagian yang kedua, penilaian koleksi pakaian projek tahun akhir 2 Kriteria yang akan dinilai untuk bahagian pola. Okey. Yang pertama, Maaf saya nak cakap tentang yang portfolio tadi tu. Okey. Saya harap pelajar tak lupalah yang mood boards tu mesti ditampal pada kertas mounting board lah. Mood board yang telah dihasilkan tu saya bimbanglah pelajar takut terlupa pula perkara tu. Untuk presentation nanti. Mood board mood board, accessory board, semua board tu, semua board kan Puan Sabaria, semua board tu kan? Ya betul. Semua board tu termasuklah nanti ada bahagian yang flat drawing semua tu,
awak kena tampal di mounting board sebab nanti masa pembentangan awak kena pamerkan bahagian tersebut. Kalau awak tak letakkan di mounting board, dia kan tak cantik lah. So, mesti dilekatkan di mounting board. Okay. Ada lagi? Fikirkan sekali stand dia tu. Nak dirikan dia macam mana? Nak gantung ke? Nak ada stand ke? Atau terpulang lah pada cara masing-masing. Okay. Terima kasih Puan Sabaria. Baik. Yang kedua ialah berkaitan dengan penilaian koleksi pakaian tadi. Yang pertama, penilaian dari segi pola. Kriteria yang dinilai ialah pola didrap mengikut ciri style yang lengkap. Okey. Tengok skor yang kelima iaitu cemerlang. Setiap kepingan pola didrap mengikut style seperti pakaian yang dilakar dengan tepat dari segi kedudukan dan bentuk style yang betul. Okey. Baik. Aras yang diberikan di sini ialah aras 3. So, pelajar perlu berfikir bagaimana untuk menghasilkan pola itu. Sebab tu arasnya adalah C3, aras yang tinggi. Dan kita tengok dulu pemberatnya pula. Pemberatnya adalah 3. Tinggi itu. Jadi, markah penuh untuk bahagian pola ini adalah untuk kriteria 1 markah penuh adalah 15. 5 kali 3 sama dengan 15. So, tolong buat pola itu dengan lengkap dan juga tepat mengikut ciri style. Kalau dalam ciri style awak ada collar, kena buat collar itu. Kalau ada lapik, juga kena buat lapik. Dalam pola ni mesti ada pola untuk actual fabric dan juga untuk pola lining. Perlu ada dengan lengkap. Barulah pelajar boleh mendapat markah penuh iaitu 15% lah untuk kriteria 1. Okey. Baik. Yang kedua, kriteria kedua untuk pola. Pola dihasilkan menggunakan teknik yang betul. Tengok kriteria dia. Pola didrap menggunakan teknik yang betul, bersih serta cukup bilangan fabrik. Cukup bilangan kepingan. Saya harap pelajar semua faham apakah yang dimaksudkan dengan cukup bilangan kepingan. Sebab ianya melibatkan pola untuk pakaian itu dan juga pola untuk lining. Okey. Kemudian ada markah untuk bersih. Pastikan pola yang awak hasilkan itu tidak comot, tidak ronyok dan tidak kotor. Dan markah penuh untuk kriteria ini juga adalah 15. Tinggi itu. Kalau awak dapat markah 1 kali 3, hanya 3 saja markah awak, bukan 15. Jadi pelajar tolong pastikan pola yang dihasilkan itu adalah memenuhi kriteria pemberian markah. Dah jumpa kan? Kejap ya pelajar. Syazwina ni, Syazwina. dia duduk kat mana?
Okey, kita teruskan. Tadi sampai mana tadi? Pola. Pola kan? Ya cikgu. Betul Pola yang pola dihasilkan mengikut teknik yang betul Betul kan? Okey, sekarang ni kriteria yang ketiga untuk pola juga, iaitu tanda-tanda pola dilabelkan dengan betul dan tepat. Ini arahnya C1. Sebab arah C1 ni awak ingat je semula. Awak dah belajar pun masa semester 1 SVM, dah berapa sem, berapa tahun awak belajar, takkan awak tak ingat lagi kan? Dia hanya recall sahaja. Tapi walaupun hanya recall sahaja, pemberatnya adalah 2. Di mana pelajar akan mendapat 10 markah sekiranya dapat meletakkan tanda-tanda pola itu dengan betul dan tepat. Semua tanda-tanda pola dilabelkan dengan betul dan tepat. Ini maksudnya kalaulah tanda pola contoh ira. Kalau ira kedudukannya di mana? Mesti berdekatan dengan garis tengah, hadapan ataupun belakang. Ada setengah pelajar dibuat juga tanda ira tu tapi diletakkan di mana-mana sahaja bahagian. Simbol tu betul tapi kedudukan tidak tepat. So kami tidak boleh bagi markah penuh. So kena ingat yang itu pastikan tanda-tanda pola itu lengkap. Bila pelajar menghasilkan pola, saya tengah buat kelas, tengah bercakap, tengah bincang. Kenapa? Ekstra cendah hati. Itulah bab cendah hati je ambil sini cik. Okey, minta maaf gangguan lagi. Okey, seterusnya tadi cikgu maklumkan pelajar perlu menghasilkan pengubahsuaian pola dalam kertas apa? Pengubahsuaian pola? Pelajar, cikgu nak jawapan dari pelajar. Pengubahsuaian kita buat di dalam kertas apa? Kertas suri. Pengubahsuaian pola. Proses pengubahsuaian itu dilakukan menggunakan kertas apa? Semasa proses pengubahsuaian. Kertas perang cikgu. Kertas perang, betul. Okey. Pengubahsuaian awak buat di kertas perang yang besar tu. Tak perlu gunting kat situ cuma ada proses-proses tertentu lah yang perlu gunting Okey. Tetapi untuk pola akhir, sebab awak kena buat pengubahsuaian pola satu menggunakan kertas perang dan satu lagi pelajar perlu menghasilkan pola akhir daripada pola yang telah diubahsuai itu. Bila pola akhir bermakna pelajar perlu lengkap dengan tanda-tanda pola dan pola akhir itu perlu digunting di garisan menggunting. Okey. Label lengkap, kemas, lipat elok-elok pola akhir itu, masukkan ke dalam sampul putih. Pastikan tidak ronyok. Sebab nanti awak akan hantar pola akhir itu bersama dengan pakaian yang telah dihasilkan. Okey? Baik. Ada persoalan tak tentang pola ni? Tapi untuk pola yang menggunakan box board, jangan sesekali awak lipat. Itu mesti gantung dengan elok. Okay, ada tak persoalan tentang pola? Ada? Kalau tak ada, cikgu teruskan ni. Tak ada cikgu. Okey. Baik, seterusnya ialah berkaitan dengan rekaan pakaian. Kriterianya, subjek, metode, aplikasi pada pakaian. Yang ni adalah P4, arah
psikomotor yang tinggi. Ini P4 adalah aras yang tinggi. Markah untuk yang cemerlang adalah kriterianya berkaitan dengan subjek matter diaplikasi secara kreatif, teliti dan diolah menjadi ciri-ciri pakaian dengan baik pada pakaian. Jangan nanti pola yang telah dibuat sesuai dan juga pakaian yang dihasilkan itu tidak menggambarkan pun ada ciri-ciri subjek matter. Pastikan pakaian yang dihasilkan itu bila kita tengok ada ciri-ciri subjek matter di situ. Pemberatnya adalah 2 di mana ia membawa markah 10 di situ. Okey, baik. Seterusnya seluruh bahagian pakaian dijahit mengikut style dengan tepat. Kriterianya adalah seluruh pakaian-pakaian dijahit mengikut style dengan tepat tanpa sebarang perubahan. Kalau dalam ciri style awak tu ada collar, bila awak jahit tu mestilah ada collar. Kalau collar dalam design collar Peter Pan, pakaian yang dijahit juga adalah collar Peter Pan. Jangan nanti bila ciri style yang awak design tu collar Peter Pan, bila awak jahit dari collar lurus pula. Tak nak berlakunya begitu. So awak tak akan dapat markah penuh kerana ianya tidak mengikut ciri style. Pemberatnya adalah 3. So dapat markah 15 kat sini. Tinggi tu. Okey. Baik, seterusnya ialah berkaitan dengan kesesuaian embellishment ataupun hiasan. Ini juga aras P4. Kriteria penilaian untuk mendapatkan skor 5 ialah embellishment bersesuaian dengan style pakaian dan disusun dengan baik, kemas dan kreatif. Okey, bahagian ini adalah melibatkan kreativiti awak. Okey, membawa markah 15 juga dekat situ. Okey, seterusnya ialah padanan warna bersesuaian dengan rekaan dan tema. Okey, warna saya dapati pelajar-pelajar telah pun kenal pasti semasa menghasilkan rekaan tempoh hari. So kriteria untuk mendapatkan markah 5 ialah skor 5 adalah padanan warna bersesuaian dengan rekaan dan tema serta diolah dengan kreatif. Okey, untuk bahagian ini membawa markah penuh adalah 10. Okey. Ada tak pertanyaan berkaitan dengan rekaan pakaian? Kalau ada terus tanya Ada ke tak ada? Kalau tak ada, saya dah boleh teruskan. Sekejap ada panggilan sekejap. Hello, Assalamualaikum. Ada kelas. Ada kelas tengah mengajar, tengah buat tengah bincangkan rubrik. Okey. Sekejap lagi ya. Okey, banyak. Right. Okey, seterusnya ialah untuk penilaian yang seterusnya iaitu berkaitan dengan hasil pakaian. Kriteria yang dinilai ialah projek pakaian siap dijahit dengan sempurna. So markah untuk skor 5 adalah projek pakaian siap dijahit dengan sempurna dan kemas. Sempurna ni, kalau awak dah siap baju awak tu pun, awak tak siap nak jahit kelepit, itu bukan sempurna. Okey. Kalaulah jahit lengkap, pakaian tu lengkap, boleh dipakai tapi tidak kemas. Itu juga bukan sempurna. Jadi pastikan projek pakaian yang awak jahit itu sempurna dan kemas. Pemberatnya adalah 4. Cikgu, Izzati ada tanya. Apa dia? Izzati ada tanya dekat chat. Izzati tanya apa? Izzati. Izzati cakap untuk warna boleh guna warna fabric berbeza ke cikgu untuk ketiga design? Kenapa nak gunakan warna yang berbeza? Bukankah kita kalau beli fabric tu, kita membeli fabric untuk ketiga-tiga pakaian. Dan warna yang digunakan adalah warna seperti mana yang telah dirancang semasa rekaan. Apa maksud yang warna beza? Maknanya rekaan 1 warna lain, rekaan 2 warna lain, rekaan 3 warna lain. Macam tu ke? Izzati? Mana Izzati? Dia respon? Hello? Hello Izzati?
Izati? Mungkinlah. Okey, dari segi penggunaan warna dan juga fabrik adalah untuk ketiga-tiga desainnya, maknanya rekaan 1, rekaan 2, rekaan 3 adalah menggunakan fabrik yang sama. Jangan gunakan rekaan 1 lain, rekaan 2 lain. Sebab ini telah pun telah dipersetujui semasa awak menghasilkan lakaran pilihan 3 lakaran akhir tu yang final design. Betul Puan Sabaria, kita menggunakan fabrik yang sama kan? Betul, sebab itu yang dikatakan koleksi. Sebab tu kena guna fabrik yang sama, warna yang sama. Okey. Boleh Izati? Boleh menjawab Izati? Izati dah jawab cikgu. Okey dah, okey. Okey. Itu sebab design 3 dia warna beza sedikit. Apa yang dimasukkan warna design beza sedikit tu? Bukannya beli untuk tiga-tiga ke? Kan kita beli untuk tiga-tiga sekali. Izati dah jawab dah tu. Okey. Baik, untuk hasil pakaian tadi, yang pertama yang cikgu sebutkan, pakaian siap dengan sempurna, markahnya tinggi Untuk bahagian ini saja awak kena dapat markah 20. 4 kali 5, 20 markah. Memang sangat tinggi, sebab itulah pelajar perlu hasilkan pakaian itu dijahit dengan kemas, sempurna dan juga bersih. Okey. Baik. Seterusnya, pakaian terletak elok pada badan. Awak kan ada menggunakan saiz-saiz yang tertentu kan? So, pakaian itu perlu diacukan pada mannequin. So, dan kita akan buat penilaian tadi. Nanti, so pastikan pakaian itu terletak elok. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku lagi kesilapan sebab pelajar telah menghasilkan trial dan telah pun diacukan kepada patung ataupun mannequin. Dan sekiranya ada pengubahsuaian yang diperlukan, sepatutnya telah dilaksanakan semasa pada pakaian acu, pada toy itulah. Jadi pada pakaian sebenar sepatutnya perkara ini tidak berlaku lagi. Markah penuh di sini adalah 10. Okey, baik. Kemudian seterusnya penggunaan fabrik yang bersesuaian. Cikgu, Ya. saya nak tanya. Aha. Kan kita kan buat pola design 2 dengan 3 kan kat rumah kan cikgu. Lepas tu kalau kita buat toy, kita tak pasal game baju tu macam betul-betul fit dekat patung. Sebab kat rumah kita mana ada patung cikgu. Lepas tu macam mana? Okey. Tempoh hari Puan Sabaria ada sebut dekat mana dekat Shopee Puan Sabaria. Adalah mannequin yang harganya tidaklah berapa mahal. Rasanya mungkin dalam kemampuan pelajar-pelajar lah untuk membeli. Sekiranya tak mampu untuk beli sendiri, mungkin awak boleh kongsi-kongsi. Sekarang kan dah boleh pergi ke rumah rakan. Tapi mesti mengikut SOP. Mungkin boleh acu dekat situ. Boleh kongsi lah. Kata silap saya, Puan Sabaria dah sebut lah harga dia 1 lebih. Kenapa sih? Okey, kelas macam ni kalau kita masih ingat, kita pernah belajar kan pattern making sebelum ni. Air minta dia ambil. Okay, itulah tujuan kenapa kita belajar pattern making. Pola dalam Baik, pattern saya making dah masukkan dalam beg. pola yang baik. Ada tak beg? Jadi boleh ambil pola saya masukkan dalam beg. untuk Beg dijadikan pola bagi PKU. Jika awak bawa balik lah. Jika tidak bawa balik, apa lagi caranya? Kita boleh ambil ukuran standard melalui buku Aldrich. Awak semua ada kan buku tu? Tapi mungkin Kita tidak ni. Okey, kalau tidak ada buku Aldrich tu, boleh saya rasa, tapi saya tak pernah cuba, tapi saya rasa boleh dicari dalam Google Cuba awak Google dapatkan ukuran standard buku yang digunakan dalam buku Aldrich tu jadi ada banyak pilihan lah. Jadi boleh gunakan ukuran Aldrich atau jika awak mampu boleh ada patung tu, body form tu, atau jika tak boleh sebaiknya awak dah buat balik pola pattern making hari tu. Okey, ada banyak cara untuk dapatkan pola yang mengikut standard lah. Okey, sebenarnya pelajar ada buku pattern making yang masa semester 1 kan? Masa tahun 1 tahun lepas.
Sebab ada pelajar yang memang photostat buku berkenaan. Cuma tak pastilah buku-buku tu ada lagi tak pada pelajar. Itu satu. Kemudian yang keduanya kan pelajar dah buat untuk toil untuk rekaan 1. Kan dah acu dekat patung hari tu. So saiznya kita ikut saiz yang itu sajalah. Kan awak kalau maknanya bila fitting ada pengubahsuaian, awak dah ubah dah dapatkan pola yang betul. So kalau awak dah ikut pola untuk rekaan 1, saya rasa dah tak ada masalah. Boleh ke macam tu Nadira? Nadira ke yang tanya tadi? Ya cikgu. Awak yang tanya tadi Apa cikgu? Awak yang tanya ke tadi? Saya tanya. Kan awak dah buat untuk pola rekaan 1 awak dah buat kan? Betul? Kemudian awak dah acukan pakaian toil tu pada patung. Dah kan tempoh hari yang ular tu. Okey. Dan ada bahagian yang cikgu maklumkan kena baiki kan? Betul. Okey. Jadi pola asasnya awak bolehlah gunakan pola daripada rekaan 1. Kan rekaan 1 awak ambil daripada pola asas. Betul lah buat pola asas kan? So untuk rekaan kedua tu awak ambil je lah pola asas tu. Tapi pastikan pola itu telah diubah sedikit lah. Sebab ada pengubahsuaian awak untuk toil awak yang rekaan 1 tu. Kerana itu ada kena kecilkan bahagian tertentu tempoh hari tu. Cikgu. Betulkan tepi dia. Guna itulah. Kalau ada kemampuan bolehlah beli Nadira. Boleh cikgu. Boleh juga kongsilah dengan rakan-rakan. Boleh ke sahabat Puan Sabaria kita kongsi-kongsi? Tapi pandai-pandailah awak jaga SOP. Boleh sebenarnya tak ada masalah. Memang sepatutnya kita bekerja sama. Awak dah boleh kongsi. Yang rumah dekat-dekat lah. Tak boleh lah. Maksudnya semua orang kena ada walaupun dia kongsi tapi kena ada sendirilah untuk pembuktian, untuk evidence. Tapi tak ada masalah untuk bekerja sama. Okey ya? Kongsi dari segi patung tu lah kalau tak mampu nak membeli sebab harganya pun mahal kan 100 lebih. 100 lebih lah kot kan Puan Sabaria? 100 lebih kan? Itu yang paling murah lah. Mungkin awak tak mampu untuk beli secara individu. So patung tu awak bolehlah kongsi dengan rakan-rakan yang duduk berdekatan dengan rumah awak. Mungkin boleh beberapa orang terpulang lah. Bolehlah bincang-bincang dengan rakan-rakan. Cuma tol tu memanglah kena buat sendiri, pola kena buat sendiri. Cuma patung saja yang awak mungkin boleh kongsi. Itu pandangan kami lah. Walaupun kongsi kena jaga SOP. Okay, boleh Nadira? Nadira, okey boleh menjawab Boleh cikgu. Okey. Saya teruskan yang lain Okey, seterusnya tadi dah saya mana dah lupa dah. Okey. Seterusnya ialah kriteria penggunaan fabrik yang bersesuaian. Baik, kriteria untuk mendapat Arina Hanis baru join. Arina Hanis, Assalamualaikum. Arina Hanis. Dengar tak suara saya? Dengar je cikgu. Tapi dia tak respon pun. Saya tahu dia baru masuk tu. Lain tak okey ke? Arina Hanis, ada ke tak ada? Arina Hanis. Dia terkeluar balik lah tu. Terkeluar semula. Okey. Baik, kita teruskan berkaitan dengan fabrik tadi. Penggunaan fabrik yang bersesuaian. Kita tengok dari segi untuk dapatkan markah 5. Fabrik yang digunakan menarik dan bersesuaian dengan fungsi pakaian yang direka serta dapat dikendalikan dengan baik. Okey, ini berkaitan dengan penilaian untuk pakaian Okey. Baik, seterusnya ialah tentang kualiti jahitan di mana arasnya adalah P3 dan pemberatnya adalah 3. Oh tinggi ni. Kalau 3, markah penuhnya adalah 15 untuk kualiti jahitan sahaja. Okey. Kriteria dinilai ialah kualiti jahitan sangat baik dan kemas dan memuaskan. Kita tengok perkataan sangat baik. Bila sangat baik barulah pelajar dapat skor 5
yang membawa markah 15. Kalau baik sahaja, dapatlah skor 4, markah pun akan kurang di situ. Okey. So tolong jaga kualiti jahitan, jangan awak jahit dengan kadar segera, tergesa-gesa, pakaian siap tetapi dari segi kualitinya itu kurang. Okey. Baik, seterusnya ialah kriteria berkaitan dengan kemasan akhir sempurna, iaitu aras P3. Kriteria untuk mendapat skor 5 ialah kemasan akhir dijahit dengan sempurna, kemas dan sama rata serta bersesuaian dengan pakaian. Okey. Ini kalau pakaian yang ada lining. Ada setengah pelajar yang menjahit lining secara cantum. Cantum maknanya dibungkus, maknanya tak nampak pun basi di dalam pakaian. Dan ada setengah pakaian tidak sesuai menggunakan teknik tersebut tetapi dengan kaedah teknik lining terbuka, iaitu tidak bercantum dengan pakaian yang sebenar kecuali pada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Okey, yang ini pemberatnya adalah 2, yang membawa markah penuh adalah 10. Baik, seterusnya ialah teknik menekan sempurna yang arasnya adalah P3. Kriteria yang dinilai untuk mendapat skor 5 ialah pakaian ditekan rata secara menyeluruh dan kemas. Ini sering kali berlaku pelajar ni suka jahit, dia malah nak bangun untuk menekan ataupun mensereka bahagian-bahagian proses tersebut. Sepatutnya pelajar untuk menghasilkan pakaian yang mempunyai kualiti jahitan yang baik, pakaian tersebut setiap proses menjahit perlu ditekan rata. Sebab ini boleh membawa markah 10. Pemberatnya adalah 2. Okey. Jumlah skor untuk bahagian 2 ni adalah 33 markah. Tinggi dekat situ. Okey, seterusnya ialah bahagian 3 iaitu penilaian penggayaan dan persembahan projek tahun akhir. Okey, perkara yang akan dinilai ialah penggayaan dan juga persembahan. Untuk penggayaan, kriteria yang akan dinilai yang pertama ialah susun atau pameran. Ini sekiranya buat pameran lah. Mungkin awak buat pameran, mungkin buat fashion show, mungkin adalah kaedah-kaedah lain bagaimanakah untuk presentkan koleksi pakaian awak. Okay. Arasnya ialah A4. Okay. Untuk bahagian 3 ni ialah A tu adalah efektif berkaitan dengan sikap. Untuk mendapat skor markah cemerlang, kriteria yang dinilai ialah susun atau disusun dengan kemas, teratur serta kreatif. Mungkin kalau dari susunan disusun mengikut kesesuaian tema. Contohnya kalau tema itu berkaitan dengan Halloween, tentang yang menakutkan. Takkan awak nak gunakan warna-warna yang cerah kan? Kalau hari ini mesti warna-warna yang gelap. Jadi itu adalah bergantung pada kreativiti pelajar yang membawa markah 10 untuk bahagian ini. So sekarang pelajar dah boleh fikirkan. So bagaimanakah susunan dari segi pun warna latar belakang, warna backdrop yang sesuai mengikut tema. Okay? Cikgu. Ya. Yang tema ni dia berkait rapat dengan subjek matter yang kita pilih lah kan. Ya betul. Betul. Dan susun atau tempat pameran kita tu perlu tak kita letakkan macam contoh pakaian kita tu untuk ke taman. So perlu ke kita buat ala-ala macam suasana di taman macam tu. Sepatutnya begitu. Begitu. Sebab ia bersesuaian dengan tema awak. Okay. Sepatutnya begitu. Kalau macam bersia-sia di mall ke, so kita buatlah ala-ala macam keadaan tempat mana pakaian kita tu sesuai pergi macam tu. Ya, tapi kalau macam mall kita, kesesuaian kita tak boleh nak membina seolah-olah itu adalah mall. Mungkin dari segi penggunaan background, mungkin dari segi penggunaan gambar-gambar yang perlu disesuaikan dekat situ. Maknanya props tu lah. prop dia tu kena sesuai dengan tema awak.
Contohnya macam Nadira kan dia punya tema adalah ular, kalau tak silap saya Nadira. Ular. Jadi Betul je. jadi dari segi kesesuaian kat situ mungkin seolah-olah dia dalam hutan, mungkin ada pokok-pokok, ada semak-semak. So sebab itu bergantung pada kreativiti ada markah dekat situ. Okay. Okey, Janganlah nanti tema ada ular tapi ianya dalam bangunan. Tak sesuai lah kan. Okay. Ada lagi soalan? Cikgu saya nak tanya. Ah. Kan kita kan nanti kan kena buat yang final, kita macam kena buat apa namanya cikgu? Pameran, Showcase showcase. lepas tu kan kita kan seorang kan ada 3 pakaian kan, 3 set pakaian kan cikgu. Lepas tu dummy dekat bengkel mana cukup lah kan cikgu kalau kita pakaikan tu. Then kalau kita pakai model baju saya kan seksi cikgu. Lepas tu macam mana diorang nak pakai? Okey, untuk dari segi penggunaan kalau pemakaian pada model nanti kita akan fikirkan sebab kita akan tetap mengekalkan dari segi aurat kat situ. Tapi kalau dari segi penggunaan mannequin awak kata tak cukup di bengkel. Kita akan kumpulkan lah untuk semua bengkel tu kita akan gunakan patung yang ada pada 4 bengkel kita. Kita akan kumpulkan pada satu tempat. InsyaAllah. Baik, saya tambah sikit ya. Baik, untuk penggayaan ni adalah kombinasi bagi yang kita telah pelajari dalam showcase, dalam visual merchandising, itu adalah antara gabungannya, dan aksesori. Jangan lupa aksesori. Jadi bagaimana awak nak present ni adalah terpulang pada cara masing-masing. Tidak mesti semua duduk dalam dipakaikan pada patung. Mungkin juga digantung, mungkin juga dibuat macam awak buat macam merchandising visual merchandising. Ada beberapa cara, mungkin juga boleh divideokan, dipaparkan video ketika itu. Dan adalah cara-cara lagi yang boleh awak lakukan. Tidak semestinya dia mesti duduk pada patung ataupun pada model. Memanglah saya rasa semua kami tak setujulah kalau yang mendedahkan aurat tu kita pakaikan pada model. Tak baik kan. Jadi betul lah awak cakap tu, memang ada cara lain lah. Okey, tumpang boleh cakap ni, saya teringat nak beritahu awak tentang fashion accessories. Awak ada ambil kan salah satu daripada pada semester ini adalah fashion accessories. Jadi mungkin Puan Siti Norazila sudah pun beritahu, mungkinlah kita boleh merentas Maksudnya aksesoris yang awak buat itu boleh dipilih daripada mana-mana pakaian. Maksud saya begini, kalau awak memilih aksesoris untuk wedding, jadi padankanlah untuk wedding awak nanti. Tapi jika awak memilih PTA sebagai untuk aksesoris tu, jadi gunakanlah waktu aksesoris untuk buat aksesori untuk PTA. Faham ke apa cakap ni? Faham, tapi cikgu sekarang ni cikgu Azila dia dah tetapkan bahawa untuk subjek aksesori kita semua pelajar buat aksesori untuk bridal wear. Untuk bridal lah. Terpulang pada awak lah, awak boleh cadangkan kalau awak nak. Saya bukan tak menggalakkan, saya rasa untuk bridal memang cantik. Tapi saya tak tahulah macam mana. Okey, bukan saya negatif lah, jangan salah faham Okey, untuk bridal memang okey. Tapi fikirkan betul-betul sebab aksesoris tu bukan macam kedai RM2 Aksesoris tu mesti cantik. Kalau awak buat cucuk sanggul betul-betul, metal betul-betul bahan dia betul-betul yang boleh dicucuk pada kepala rambut dengan elok. Bukan sekadar buat untuk pamer saja tapi tidak praktikal Jadi aksesoris yang dipilih ini adalah aksesoris yang betul-betul boleh dipakai Jadi okey untuk bridal pun boleh, tapi pilihlah tempat sebab aksesoris ada pilihan untuk awak. Kalau tak buat pun design mesti datang dari awak, tapi buatan terakhir tu mungkin boleh daripada awak tempah ke. Contohnya macam nak buat tiara nak buat mahkota untuk pengantin tu, mungkin awak boleh dah design, awak akan minta orang luar lah untuk buatkan untuk awak lah, sebab dia ada kepakaran. Kita tak ada kepakaran nak memasang berlian ke intan ke ataupun setidak-tidaknya plastik ke, kita tak ada kepakaran tu. Kita boleh tempah dari luar untuk aksesori saja, bukan untuk khusus lain. Jadi
kalau awak memilih bridal lah, jadi pilih betul-betul buat untuk pengantin, bukan buat ala kadar. Dia betul-betul cantik-cantik punya aksesoris bukan buat ala kadar. Tetapi jika awak nak buat untuk PTA, mungkin awak boleh beri cadangan itu pada Puan Siti Nurhasilah kalau dia setuju, okey. Jadi dia pun kena tengok. Sebab dalam PTA ni ada banyak aksesoris. Contohlah awak buat streetwear. Tali pinggangnya adalah aksesoris, topinya, bagnya, kasutnya kalau mampu buat kasut. Yelah pelbagai Begitu juga dengan yang nak pergi pantai tu mungkin dia punya rantai berbunga-bunga dia ke, topi dia, payungnya. Okey, itu semua ada kira aksesoris termasuk bakul makanan yang dibawa jika ada lah. Okey, begitu juga dengan lain-lain, pakaian lain-lain. Jika saya tak kata mesti macam tu tapi ini cadangan supaya kita boleh merentas. Terpulang pada awak. Kalau nak buat bridal pun okey, tak ada masalah, cuma ini cadangan. Tetapi mestilah datang daripada pelajar sendiri, dia nak buat yang mana. Kami hanya boleh mencadangkan. Okey, kalau katakan yang buat pakaian yang cantik-cantik dan pakai kasut yang special tu, mungkin awak boleh design kasutnya dalam aksesoris. Okey, itu saja. Terima kasih okey. Okey cikgu. Okey, terima kasih Puan Sabaria. Awak boleh seperti mana yang dimaklumkan tadi boleh merentas kursus yang bersesuaian. Kalau yang ini pun bersesuaian juga dengan visual merchandising kan Puan Sabaria kan? Ya, betul. Mungkin boleh joint venture dengan kursus visual merchandising berkaitan dengan masa pameran tu nanti Tapi itu yang tu kita fikirkan kenyalah Okey, baik. Seterusnya ialah kriteria yang kedua untuk pengayaan iaitu bahan promosi disedia dan dipamerkan. Okey, rasanya minggu lepas telah dimaklumkan apakah bahan-bahan yang berkaitan dengan promosi yang boleh pelajar fikirkan daripada sekarang Itu berkaitan dengan pamphlet, berkaitan dengan packaging dia macam mana. Maknanya apa-apa sahaja yang berbentuk promosi. Mungkin boleh juga secara penggunaan laman web ke apa macam itulah. Rasanya awak lebih mahir lah tentang ICT ni. Bagaimana untuk mempromosikan pakaian awak tu, koleksi pakaian awak tu. Boleh. Cikgu, maksudnya kita kena macam contoh kalau kita buat kat TikTok contoh cikgu. Then video tu kita dah post and then kita kena send link tu dekat tu lah nanti cikgu. Untuk promotion punya. Sebenarnya kita kena buat video lah untuk pakaian kita. Okey, terima kasih Puan Roziati. Okey, boleh faham awak boleh menggunakan social media awak ni, ada Facebook lah, Instagram lah, macam-macam ada kan. So bolehlah gunakan. Kalau awak tak tahu bolehlah tanya pensyarah yang mahir tentang perkara ini. Puan Roziati dia mahir tu, boleh dia tanya dia Okay. Cikgu nak tanya. Macam yang ni kan dekat bahan promosi dia disediakan dan dipamerkan kan. Maksudnya kalau kita gunakan media sosial, lepas tu masa pameran tu kita tayangkan yang kita dah upload dekat kita punya social media, macam tu ke cikgu?
Boleh. Itu sebab itu bergantung pada kreativiti masing-masing. Awak boleh pamerkan, kan ada laptop. Boleh, yang tu satu. Ataupun dia punya link tu, awak tampal lah dekat mana-mana board. Ini dah ada link dia untuk mengetahui perkara lanjut tentang koleksi pakaian ini. Itu boleh begitu. Itu kreativiti lah, kreativiti masing-masing. Boleh sebab ni membawa markah tinggi ni. Pemberatnya adalah 3. Di mana markah untuk bahagian ini ialah 15. 15 untuk bahan promosi. Ya. Sekejap bateri dah habis pula. Okey cikgu, faham. Prisma design ni cikgu. Faham. Maksudnya kat sini kan kita macam sama ada macam benda ni kita nak teruskan secara realiti atau tidak, itu bergantung pada diri kita lah. Tapi yang penting kita kena buat kita punya self brand lah, macam tu ya cikgu. Okey. Okey, terima kasih. Dengar awak boleh hubungi Puan Roziati. Saya tahu dia memang pakar dalam ICT. Bolehlah tanya dia. Okey, boleh tak ada masalah bahagian itu. Okey, kemudian kriteria seterusnya ialah gaya memenuhi kehendak tema. Kriteria untuk mendapatkan skor 5 ialah gaya pakaian yang dipersembahkan menepati kehendak tema, menarik perhatian dan kreatif. Ini seperti mana yang diterangkan tadilah. Dari segi persembahan tu terpulang pada masing-masing. Puan sahabat dia pun dah maklumkan ada berbagai cara, bukan hanya menggunakan patung, mungkin menggunakan gantung, mungkin menggunakan kaedah-kaedah lain. Sebab kalau nak dipersembahkan menggunakan model, pastikan kita memang sangat-sangat menekankan tentang aurat dekat situ. Okey. Baik, seterusnya ialah berkaitan dengan kriteria konsep selari dengan gaya. Okey, apa yang diterangkan tentang konsep selari dengan gaya, iaitu konsep rekaan selari dengan gaya dan dipersembahkan dengan sempurna dan kreatif. Ini sebenarnya perkara ini berkaitan lah dengan yang diterangkan sebelum ni. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan persembahan. Untuk penilaian persembahan, kriteria kesungguhan dalam melaksanakan pameran. Untuk mendapatkan skor 5 ialah melaksanakan pameran dengan menyediakan prop serta alatan yang bersesuaian dengan tema, warna, konsep serta kreatif. Ini seperti mana yang diterangkan tadilah. Begitu juga seperti mana yang Akila tanya tadi. Dia melibatkan prop yang sesuai dengan tema. Okey. Baik, kriteria seterusnya ialah menepati tempoh masa yang ditetapkan. Okey, bagaimana untuk mendapatkan skor 5? Persiapan dilakukan lebih awal, terancang serta menepati masa yang telah ditetapkan. Ini sangat ditekankan, iaitu pelajar telah pun menghasilkan catagan, carta alih, di mana catagan itu sebenarnya menjadi garis panduan pada pelajar untuk menepati masa pelaksanaan untuk setiap proses ataupun setiap peringkat. Itu yang cikgu sebutkan tadi. Sebenarnya ada markah untuk tempoh pelaksanaan. Sebab itulah pelajar tolonglah tepati masa.
Satu, tepati masa mengikuti PDPR. Satu lagi ialah menepati tempoh penghantaran. Kalau kata minggu ini, awak kena selesaikan proses tertentu, pastikan minggu ini juga awak kena selesaikan untuk mendapat markah penuh, iaitu 10 berkaitan dengan tempoh masa. Okey. Kriteria seterusnya ialah kreatif dalam pameran. Okey. Bagaimanakah untuk mendapatkan skor cemerlang? Pelajar perlu menunjukkan sifat kreatif dalam membuat persembahan dan meletakkan nilai tambah supaya hasil pakaian mempunyai nilai estetik yang tersendiri. Maknanya itu yang dimaksudkan, pelajar boleh menggabungkan semua ilmu dan kemahiran yang dipelajari sebelum-sebelum ini ataupun mungkin yang didapati daripada pembacaan sendiri untuk memberikan nilai tambah kepada hasil pakaian, supaya hasil pakaian itu bila orang tengok, wow, maknanya ada satu keterujaan lah tentang pakaian itu. Ini membawa markah tinggi di mana pemberatnya adalah 3, yang membawa markah kreatif adalah 15 markah. Kreativiti dalam pameran membawa kepada markah penuh ialah 15. Okey. Kemudian yang terakhir ialah susunan kemas dan teratur, di mana kriteria yang dinilai untuk mendapat skor 5 ialah susunan prop teratur, pelbagai jenis, mudah dilihat secara keseluruhan dan kemas. Jangan pula nanti awak banyak bawa prop tapi awak tidak susun secara kreatif dan kemas. Yang ini membawa markah adalah markah 10 untuk bahagian ini. Okey. Seterusnya lah berkaitan dengan soal jawab. Awak jangan ingat bila awak dah menghasilkan koleksi pakaian, awak dah buat pameran ataupun showcase, setakat itu saja. Tidak, penilaian juga akan dinilai dari segi bagaimanakah pelajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebab bukan hanya kami saja yang mungkin akan menilai, tetapi kemungkinan kita akan menjemput pihak pengurusan ataupun kita menjemput pihak luar untuk menilai dan juga membuat sesi soal jawab lah dengan pelajar. Jadi kena bersedia daripada sekarang. Okey. Baik, perkara yang dinilai dekat sini ialah berkaitan dengan kriteria yakin dalam menjawab soalan. Bagaimana untuk mendapat markah skor 5? Yakin dalam menjawab soalan, mampu melontarkan idea yang bernas dan tenang. Bila ada soalan, boleh menjawab dengan baik dalam keadaan tenang lah. Dan jawapan mestilah jawapan yang bernas. Jangan dia tanya lain, awak jawab lain. Ini membawa markah 10 kerana pemberatnya adalah 2. Okey, baik. Kemudian seterusnya ialah menjawab soalan dengan tepat. Okey, skornya ialah untuk mendapatkan skor 5, menjawab soalan dengan tepat, huraian jawapan yang baik serta dapat memberikan sebab yang sesuai. Sebagai contoh, bila tanya kenapa awak menggunakan fabrik berbulu ataupun fabrik bulu untuk koleksi pakaian awak. So, awak kena ada justifikasi lah kenapa awak memilih fabrik yang sedemikian rupa untuk koleksi pakaian awak. Jangan awak main pilih je. Mesti ada sebab kenapa. Kaitkanlah dengan tema, kaitkan dengan design, kaitkan dengan situasi pakaian itu digunakan untuk apa. Okey. Yang seterusnya ialah jawapan yang berfokus. So bagaimana untuk mendapat skor 5? Jawapan berfokus pada soalan padat, berinfo serta mudah dipahami. Ini bukan serat tapi serta typing error. Okey. Jadi untuk bahagian efektif ataupun bahagian yang penilaian ketiga membawa markah 22 markah. Okey. Jadi ini adalah tentang rubrik. Saya akan masukkan dalam grup rubrik ni. So pelajar nanti bila menghasilkan projek mesti berpandukan kepada rubrik berkenaan. Jadi sebenarnya sebagai garis panduan. Okey, berkaitan dengan rubrik ada persoalan lagi tak sebelum saya maklumkan tentang perkara lain? Ada tak nak tanya berkaitan dengan rubrik? Ada? Tak ada? Cikgu, nanti rubrik ni cikgu bagi kat dalam grup tak?
saya akan masukkan rubrik ni dalam grup sebab awak bila menghasilkan koleksi pakaian, awak mesti berpandukan kepada rubrik ini. So saya akan berikan dalam grup. Baik cikgu. Okey, ada nak tanya apa lagi? Tak ada Kalau tak ada, rubrik kita selesai yang itu. Untuk tugasan hari ini. Awak mesti yang pertama, untuk pelajar-pelajar yang belum menghantar rekaan 2 pada minggu lepas, awak mesti hantar pada hari ini juga untuk rekaan 2 yang kena buat pada minggu lepas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk minggu ini tugasan awak adalah menghasilkan pola design 3. Okey, awak tunjuk dulu pola design 3 itu. Bila penyelia kata okey, pelajar barulah hasilkan pola akhir di mana ianya lengkap dengan tanda-tanda pola. Okey, bila menghasilkan pola, awak jangan lupa ya, mesti ada pola lining juga. Okey, itu adalah tugasan untuk hari ini. Okey, faham ya? Faham, Okey. cikgu. Berkaitan dengan rubrik tadi, sebenarnya kalau ikutkan semester lepas Puan Sabara dah masukkan kan garis panduan PTA. Ada. Dalam buku garis panduan tu ada pun rubrik. Rubrik ada yang penilaian, kriteria penilaian ada. Awak boleh rujuk dekat situ. Boleh Cikgu. ya? So far SEM ni tak ada portfolio ke? Kan? Nah, tadi bahagian satu tu lah di portfolio. Okey. Tadi tu penilaian yang pertama tu lah di portfolio. Dia ada portfolio, ada juga projek dan juga ada pameran untuk semester ini. Sebab tu awak kena buat dengan kadar segera. Maknanya mengikut tempoh. Sebab nanti bila koleksi pakaian tu siap, awak dah kena ready untuk buat showcase. Bila ada showcase, kita melibatkan orang luar, awak kena bentuk jawatan kuasa, awak kena bentukkan siapa jemputan kita. Maknanya ada proses-proses yang perlu awak laksanakan. Sebab itulah buat dengan segeralah. Kalau ikutkan awak sepatutnya boleh siap dalam tempoh 10 minggu. 10 minggu. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, tanyalah. Kalau awak tak nak tanya dalam grup, awak boleh personal. Ya? Okey. Sebelum kita tamatkan, ada apa-apa lagi tak nak maklumkan Puan Sabaria, Puan Roziati? Ada tak? Saya nak cakap sikit ya. Yang pertamanya saya rasa kita sedia maklum pelajar-pelajar tahun 2 fashion diploma fashion ni memang agak popular sikit lah beberapa minggu belakangan ni ya. Saya rasa saya tak perlu beritahu sebabnya, kita semua sama-sama tahu Jadi oleh kerana semakin sekarang semakin tegas apabila kami kena mengambil kehadiran, bukan tengok kehadiran yang awak jumpa pagi-pagi tu kami kena ambil kehadiran dalam kelas sekarang semasa. Jadi sekiranya awak tak masuk dalam kelas online kita macam sekarang, kami anggap hadir lah. Contohnya macam sekarang ialah kalau untuk grup 2, Akmal Huda, Azra Numaisara, Alisha Sakina, Nur Emi Izzati, 4 orang dari grup kedua. Grup pertama saya anggap tidak hadir pada hari ini. Okey, sebab sekarang kita akan mengira jumlah kehadiran melalui kehadiran kuliah. Okey, sebab itulah yang arahan yang telah diberikan kepada saya Jadi saya pun ikutlah patuh arahan. Itu juga yang kumpulan 1 lah, kumpulan 2 sama saja. Yang keduanya pola, tolonglah buat dulu pola tu
apa cara pun kena buat juga pula. Maksud saya sebab tu saya pernah ingatkan sebelum ini, biarlah design satu itu sebab design pertama lah yang paling penting, kerana tual yang pertama itu akan membantu kita untuk tual yang berikutnya. Jadi saya harap bawa balik semua, hari tu pun dah pesan kan, bawa balik, rujuk balik rekaan 2 dan rekaan 3 dan awak dah boleh buat tual. Tual ni ada pilihan, sekiranya nanti bila pola 2 dan pola design 3 dah siap, awak rasa awak tak nak buat tual, kita boleh pertimbangkan. Okay, tapi bukan semua orang yang kita boleh pertimbangkan, kita pertimbangkan sebab kalau kita yakin memang design awak tu boleh tanpa tual, kita mungkin boleh lepaskan awak tanpa tual. Okay, sebab kita yakin pada tual pertama awak telah buat dengan baik. Okay, jadi tidaklah digalakkan sangat, sebaik-baiknya tual tu dibuat bagi kita nampak apakah nanti kesilapan atau kekurangannya. Okay, sebab itulah tual tu kena buat. Jadi lepas tu kita tengok. Lagi satu, semasa buat tual nanti, awak fikirkan fabrik awak sendiri. Jika bahagian itu perlu nampak macam kelihatan lembut, jatuh dengan baik, nampak berjurai-jurai ke. Jadi tidak semestinya awak gunakan fabrik belacu saja. Tidak semestinya pakai calico sahaja ya. Awak boleh gabung dengan fabrik yang lebih lembut. Contohnya lawn ataupun maslin. Tahu maslin kan? Kain yang hampir-hampir tudung bawal yang paling nipis sekali lah. Ataupun macam saya tahulah kain maslin maslin lebih lembut. Tengok macam mana jatuhan yang awak nak. Tidak semua mesti calico, tidak ya. Okey, bagi siapa yang rasa ada masalah lagi tentang bagaimana nak cari fabrik calico, boleh kontak saya kalau ada sikit kat bengkel. Kalau susah lah bagi awak nak dapatkan. Kalau yang mana kita ada tu kita boleh berikan lagi sebab saya ada sedikit lebihan daripada projek draping pelajar tahun 1 tu tak banyak, tapi jika ada yang perlu dan boleh datang sekejap ke college, kita boleh berikan. Tapi first come first serve dapat-dapatlah, tak boleh janjikan untuk semua jika awak memerlukan tapi jika boleh beli sendiri, belilah, simpanlah resitnya. Berkali-kali saya sebut simpan resit tu baik-baik ia penting untuk macam Puan Tumirah sebut tadi, untuk costing dan untuk insya-Allah kita cuba uruskan pembayaran baliklah segala perbelanjaan yang telah awak lakukan. Baik, itu berkenaan dengan kehadiran dan juga tual Baik, saya sangat galakkan apa yang Puan Tumirah sebut tadi, buat kerja berkumpulan. Kita dah boleh pergi rumah kawan kan. Kalau boleh, kalau ibu bapanya tak ada halangan, bolehlah awak, tapi jagalah SOP bolehlah berbincang. Saya rasa berbincang ni bagus So jadi bila berbincang, kerja awak pun jadi menyeronokkan janganlah sembunyi-sembunyi seseorang. Kecuali memang awak suka bersendirian. Lepas tu ingat apa saja awak buat ni, ambil buktinya, ambil gambar, simpan. Guna atau tak guna itu kemudian kita fikirkan. Sementara boleh ambil tu gambar, simpanlah di mana-mana yang sesuai supaya awak boleh akses balik nanti Jangan lupa segala apa yang awak lakukan ini catat dalam logbook. Logbook juga mesti dipamerkan ketika awak buat nanti persembahan akhir awak nanti Saya dah pernah cakap logbook ni kreativiti masing-masing, tak kira cara macam mana pun. Yang penting ada logbook sama ada berconteng-conteng, bertype kemas-kemas ke, itu terpulang pada awak. Tak ada siapa akan kata itu salah Logbook ialah macam diary awak sendiri, apa yang awak buat tentang projek ini. Macam Puan Rozeti sebut, buatlah video terbaik. Kalau boleh buat video, ada banyak manfaatnya untuk penilaian akhir juga. Dan untuk awak buat promosi, sangat baik sekarang sebab itu keperluan masa kini. Dan satu lagi, jangan lupa jika awak nak pergi temu duga, ini semua boleh digunakan untuk temu duga nanti. Saya rasa ini saja. Saya nak beritahu juga kepada pelajar semua, saya akan tiap-tiap kali saya akan update lah
apa kerja yang awak dah buat atau tak buat. Saya bukan nak marah, cuba nak update sebab itu adalah yang saya perlu lakukan ekoran daripada respon yang saya terima tidak ingat tentang apa kerja yang belum dihantar. Sebab tu saya nak mengingatkan pelajar jadi saya rasa ini kita cerita kita dalam rumah tangga kita tak perlu cerita kat luar lah. Jadi siapa yang hantar, siapa tak hantar tu faham sendiri ya. Okey, saya rasa tu saja. Saya minta maaf kalau emosi ke dengan awak Minta maaf semua. Saya harap kita buat elok-elok sehingga sehingga habis petang ini pola design 2 siap dan sehingga minggu hadapan sebelum berjumpa lagi sekali minggu hadapan pola untuk design 3 siap juga ya. Okey, itu saja. Okey, teruskan. Ada yang ada 5 tu, ada 5. Ada. Terabyte. Okey, terima kasih Puan Sabaria, Puan Roziati. Ingat kalau berkaitan dengan ICT ni awak jumpalah Puan Roziati. Dia tahu tentang penstoran dalam D5. Saya pasti semua pelajar ada kan email D5 tu kan? Akaun D5 tu ada kan semua pelajar? Ada, cuma ada so setengah tu dia dah lupa dia punya password. Alamak, kalau dah lupa password awak kena Biasa kita orang jumpa ni Cikgu Fahmi. Kena maklumkan lah. Tanya Puan Cik Fahmi sekiranya bagi pelajar yang dah lupa password tu Okey, untuk tugasan hari ni seperti mana dimaklumkan tadi, settlekan untuk pola 2 dan teruskan kepada pola 3 dan untuk minggu depan seperti mana dimaklumkan oleh Puan Sabaria, sebelum kita kelas minggu hadapan pastikan pelajar telah pun menyelesaikan pola rekaan 2 dan juga pola rekaan 3. So jangan buang masa, buatlah ikut tempoh dan maklumkan, ambil gambar, tunjukkan pada penyelia masing-masing supaya kami boleh nilai, boleh tengok, boleh semak sama ada pola yang awak hasilkan itu betul ataupun tidak. Tapi ada juga pola yang rakan-rakan dah hantar tu bila kita tengok macam tak berapa jelas lah, awak pekatkan sikit lah garisan tu supaya kami boleh semak yang tu. Okay? Kalau tak ada apa-apa lagi kita tutup lah tutup dan awak kena ingat kelas untuk PTA pada hari ni sehingga pukul 3. Jadi pastikan bermula daripada tadi tu sampailah ke pukul 3 adalah waktu untuk awak laksanakan tugasan PTA. Kena ingat tu kalau awak tak buat itu kira awak berhutang tentang masa. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa lagi kita sudahkanlah perjumpaan maya kita. Tadi kita tak baca surah Fatihah lupa masing-masing lupa. Ingat, kalau bagaimanapun kita tutup je lah dengan tasbih Istighfarah dan surah Wal-As.
Jadi itu saja perjumpaan kita untuk hari ini. Ingat hari ini kena tunjuk bola 2. Yang dah buat bola 3 pun boleh tunjukkan juga pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaflah pada semua, pada Puan Sabaria, pada Puan Rosyati dan juga pada pelajar-pelajar sekalian. Bagi pelajar yang tak join hari ini, yang tak join untuk kumpulan 1 siapa tak join? Sabar. Saya dah tik nama ni. Akmal yang tak join, Akmal Huda, Azra Numaisara, Alisha Sakina, Nur Emi Izzati. Okey, Alia masuk tadi kan? Alia masuk tadi kan? Okey. Masuk. Masuk kan tadi? Okey. Untuk kumpulan 2, itulah Sazwina lah tu. Tolong sampaikan pesan pada rakan-rakan awak yang tak join kelas pada hari ini. Maklumkan apakah tugasan. Sekiranya ada masalah internet ataupun ada masalah-masalah lain, tolonglah maklumkan kepada penyelia masing-masing. Faham yang itu Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.